Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua ibu bapa dan juga para pelajar. Diharapkan semoga berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan aspek disiplin pelajar, iaitu dari segi penampilan pelajar. Kita akan fokus berkenaan dengan uniform dan juga rambut pelajar. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu para ibu bapa dan juga pelajar untuk menyediakan uniform sekolah yang lengkap untuk tahun 2021 dan tahun-tahun yang seterusnya lah. Kita mulakan dengan uniform pelajar lelaki. Di mana pelajar lelaki adalah yang pertama seluar, iaitu mesti seluar panjang yang berwarna hijau gelap, yang mempunyai labuhnya adalah 4 cm di bawah buku dali. Kaki seluar ini dia punya labuh, bawah dia tu mesti lebih kurang 4 cm di bawah buku dali, maknanya tidak terlalu singkat lah. Dan kaki seluar adalah yang tidak ketat. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana seluar yang dikatakan ketat. Dan yang mana ukur lilit yang standard lah di antara 16 hingga 18 inci. Tapi ini juga bergantung kepada saiz pelajar juga lah. Seluar yang berbentuk fashion seluar jeans yang mana mempunyai poket yang bertampal di belakang adalah tidak dibenarkan. Dan murid juga dilarang memakai seluar di bawah paras pinggang ataupun terlondek. Itu dari segi seluar. Yang seterusnya berkenaan dengan baju, iaitu baju kemeja yang berlengan pendek ataupun juga boleh yang berlengan panjang. Tetapi lengan baju pendek mesti lebih sedikit dari arah siku, dan murid tidak dibenarkan memakai baju yang bersaiz kecil dan pendek kerana baju berkenaan mudah terkeluar daripada seluar. Sebabnya baju ini kita masukkan dalam. Kalau baju itu pendek, singkat, dia mudah akan terkeluar. Dan jika pelajar memakai baju yang berlengan panjang, lengan baju tersebut hendaklah dikancing ataupun dilipat ke atas sedikit dari paras siku. Ini merujuk kepada Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 1983 daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Tapi saya lebih sarankan pelajar untuk pelajar lelaki ini beli baju yang berlengan pendek, senang untuk diuruskan, lebih kemas. Dan baju hendaklah sentiasa dimasukkan ke dalam seluar sepanjang masa berada di dalam kawasan sekolah dan juga pada waktu balik dari sekolah. Dan dalam kawasan sekolah, baju mesti dalam seluar. Dan butang baju tidak boleh ditanggalkan. Pelajar tidak boleh buka butang. Itu dari segi seluar. Seterusnya berkenaan dengan tali pinggang. Yang dibenarkan adalah tali pinggang yang berwarna hitam ataupun berwarna gelap, ataupun yang lebih sesuai yang berwarna hijau gelap, sama macam dengan warna seluar sekolah. Yang mana lebar tali pinggang tersebut mesti tidak melebihi 1.5 inci. Dan kepala tali pinggang, kepala ni, mesti sama besar dengan tali pinggang dan mesti kosong, tanpa hiasan. Tak boleh yang ada bercorak lambang apa semua tu, itu tak boleh. Yang kita sarankan adalah yang plain macam ini. Itu dari segi uniform pelajar lelaki. Berkenaan dengan tali leher. Tali leher lencana sekolah dengan tanda nama, ini para pelajar beli di koperasi sekolah apabila mereka sudah mendaftar nanti. Untuk masa sekarang ni pelajar hanya sediakan baju, seluar, kasut, stokin, dan saya akan terangkan seterusnya nanti. Ini contoh seluar bahagian belakang seluar, dia punya poket, poket yang bahagian dalam. Ini yang kita benarkan. Ini apa ni?
yang dibenarkan lah. Okey. Ini jeans tadi yang saya bagi tahu tadi, poket jenis tampal ya, di belakang ataupun poket depan yang style berfashion jeans. Okey, kedua-dua ini adalah yang tidak dibenarkan. So, kita benarkan yang standard macam ini. Okey, untuk seluar pelajar lelaki. Okey, ini yang dikatakan seluar ketat, jenis slim fit. Saya rasa tak ada dijual di pasaran yang standard. Tapi kebanyakan pelajar dia alter. Katanya seluar dia punya kaki itu besar, so dia kecilkan. So hari ini saya tegaskan pada ibu bapa, pada pelajar, pihak sekolah, tidak membenarkan seluar yang mempunyai kaki ketat. So tolong pantaulah anak-anak supaya mereka tidak sengaja alter kaki seluar tu untuk menjadikan ianya ketat kecil macam ini. Ini memang kita tidak benarkan sama sekali. Okey, seterusnya berkenaan dengan pelajar perempuan. Okey, bagi murid yang bukan beragama Islam, mereka boleh memakai pinafore yang berwarna biru muda. Untuk sekolah menengah lah. Yang berwarna biru muda. Okey, ini contoh pinafore yang mana labuhnya hendaklah sekurang-kurangnya 5 inci di bawah paras lutut. Okey, mesti di bawah paras lutut. Okey, sekurang-kurangnya 5 inci. Maknanya tidak terlalu singkat, mesti bawah paras lutut. Okey, pinafore dan baju yang dipakai bersama mestilah kemeja yang berwarna putih sama macam yang pelajar lelaki itulah. Okey, yang jenis kain katun biasa. Okey, kain putih jenis licin kita tidak benarkan kerana kain yang licin itu dia mudah melekat di tubuh pelajar. Okey, terutamanya apabila baju basah lah akibat berpeluh ataupun kena hujan ataupun kena air dan sebagainya lah. Okey, itu berkenaan dengan pinafore. Okey, murid yang bukan beragama Islam juga dibenarkan untuk memakai baju kurung yang berwarna putih dengan kain sarung berwarna biru muda macam pelajar Islam. Okey, juga boleh dibenarkan. Cuma bezanya yang bukan beragama Islam ni mereka tak pakai tudung lah. Okey, bagi murid yang beragama Islam, memakai baju kurung yang berwarna putih dengan kain sarung yang berwarna biru muda dan mereka diwajibkan memakai tudung yang berwarna putih tanpa sebarang hiasan. Maknanya tudung ini tidak boleh bercorak. Dia punya tepi ni tak ada corak-corak bunga ataupun hiasan lain dan sebagainya lah. Serta berukuran sesuai dengan murid yang memakainya. Mana tudung itu tidak terlalu pendek dan wajib memakai kain dalam dan baju lapisan dalam yang berwarna putih. Okey? Tapi pakai yang warna putih lah, sama macam pelajar lelaki juga. Kalau nak pakai baju yang bahagian dalam tu, pastikan pakai yang berwarna putih ataupun yang tidak berwarna terang sehingga menonjolkan baju yang di bahagian dalam tersebut. Okey. Kemudian ini dari segi pemakaian lencana dan tanda nama. Kalau pelajar lelaki, di atas poket ini diletakkan lencana dan tanda nama di bawah lencana tersebut. Kalau pelajar yang bukan Islam pakai baju kurung, diletakkan di bahagian dada sebelah kiri pelajar. Yang pelajar perempuan Islam yang pakai tudung ditampal di bahagian tudung itu di sebelah kiri juga. Dan bagi pelajar yang pakai pinafore juga ditampal di pinafore tersebut di bahagian kiri juga. Untuk tanda nama dan rencana sekolah ini dibeli di koperasi sekolah apabila pelajar mendaftar sudah masuk ke
sekolah nanti. So, untuk buat masa sekarang tak perlu fikir lagi dari segi pemakaian rencana ini. Okey. Seterusnya berkenaan dengan kasut. Okey, seperti mana yang telah diumumkan oleh pihak kementerian, bermula tahun 2021, pelajar sekolah dibenarkan untuk memakai kasut yang berwarna hitam ataupun putih. Maknanya kedua-dua dibenarkan. Okay. Tetapi untuk kasut sekolah yang berwarna putih, dia mesti kasut yang diperbuat daripada kedua-dua kasut ini mesti diperbuat daripada kasut canvas. Canvas ni maknanya kain lah, kasut kain atau dari bahan sintetik lainnya seperti nilon dan polister yang mempunyai daya resap yang baik. Cuma ketetapan yang telah diputuskan oleh pihak lembaga disiplin sekolah, kalau kasut yang berwarna putih biasanya banyak dijual di pasaran yang ada line. Okay. Kita benarkan pelajar beli kasut warna putih yang ada line di tepi ini, tetapi line-nya itu mestilah dia tidak terlalu menonjol lah, dan yang berwarna gelap, yang berwarna hitam. Kita tak benarkan yang berwarna merah, warna hijau ataupun yang sebagainya lah. Okay, so hanya ada warna putih dan hitam. Okay. Dan pemakaian stokin adalah mengikut kepada warna kasut tersebut. Sekiranya pelajar pakai kasut yang berwarna hitam, maka stokin yang harus dipakai adalah stokin hitam. Dan sekiranya pelajar pakai kasut yang berwarna putih, stokin yang dipakai adalah stokin yang berwarna putih. Okay. Stokin ini pun mestilah stokin yang plain, yang tidak ada corak-corak hiasan sebagainya. Okay. Dari segi pemakaian stokin ini, okay, stokin yang sama warna dengan kasut, aras. Okay, aras stokin maknanya ketinggian mestilah sekurang-kurangnya 3 cm daripada buku lali. Okay, kita tak mahu pelajar pakai stokin yang terlalu pendek. Okay, daripada buku lali sampai ke bahagian atas, mesti sekurang-kurangnya 3 cm. Okay. Ini contoh stokin yang pendek. Bagaimana stokin yang dikatakan stokin pendek? Dia tak cukup. Kalau kita ukur pun memang tak cukup 3 cm daripada paras buku lali. Okay. Stokin jenis ini adalah tidak dibenarkan. Okay. Dari segi baju sejuk, okey, pelajar dibenarkan memakai baju sejuk, sweater ini, tapi sweater yang sekolah lah. Okey, sweater sekolah ini para pelajar boleh beli di koperasi sekolah apabila sudah mendaftar di sekolah nanti. Okey, ini untuk sweater. Samalah pelajar lelaki, pelajar perempuan pakai sweater sekolah yang biasa ini. Kemudian sekiranya pihak sekolah dah beri ketetapan, sekiranya hari yang ada waktu pendidikan jasmani dan kesihatan, baju PJK, pelajar boleh memakai baju PJK. Baju PJK ini maknanya sweater sekolah dengan t-shirt sekolah yang ini, t-shirt rasmi ini, bukan t-shirt yang lain tapi t-shirt yang berwarna biru macam ini, dan juga tracksuit sekolah. Dia satu set ini. Mesti pakai yang komplit satu set. Baru boleh pelajar pakai pakaian ini sepanjang hari waktu persekolahan. Maknanya mereka boleh datang dari rumah dengan pakaian ini sepanjang waktu persekolahan tersebut pada hari yang ada waktu PJK sahaja. Mungkin 1 hari ataupun 2 hari seminggu. Hari yang tak ada PJK, mereka mesti pakai pakaian sekolah yang biasa. Baju ini juga satu set ini boleh dibeli di koperasi sekolah apabila sudah mendaftar di sekolah nanti. Seterusnya berkenaan dengan peraturan rambut. Kita fokus pada rambut lelaki dahulu.
Okey, murid dilarang berambut panjang. Murid tidak boleh berambut panjang. Bagaimana kita katakan rambut panjang? Okey, kalau di bahagian depan, tidak melebihi garisan tengah dahi. Di bahagian depan ni, kalau kita tarik rambut itu, dia tidak boleh lebih tengah dahi. Okey, kalau di bahagian sisi, bahagian tepi, tidak menutupi sebahagian ataupun keseluruhan telinga. Dia tak boleh tutup telinga ni. Okey. Dan dari segi sideburn ataupun jambang ini tidak melebihi garisan tengah hidung. Kita tengok ni sideburn ini paras hidung. Dia tidak boleh melebihi garisan tengah ini. Kemudian di belakang, tidak melebihi garisan bawah cuping telinga. Kalau kita tengok di belakang ni dia punya paras, dia tidak menyentuh kola baju ini. Okey. Dan pelajar tidak dibenarkan mewarna rambut dan tidak memotong rambut dengan potongan berfashion. Contoh-contoh rambut yang kita katakan berfashion. Okey, di sebelah kiri ini tengok rambut macam mana dia punya bahagian tepi. Okey, ini pun sama, tengah ada rambut tapi tepi dia nipiskan. Sama juga yang macam ini. Contoh fashion punk lah, ini pun sama, dia botakkan terus di bahagian tepi. Okey, ini tepi dia sudah nipis tapi atas dia masih lagi panjang. Okey, kategori rambut panjang tadi di atas ni, di bahagian atas kalau kita tarik rambut bahagian atas ni dia melebihi 8 cm. Itu kita juga kategorikan sebagai panjang. Okey, ini yang biasa pelajar buat juga. Mereka buat line di tepi ini. Ini memang tidak boleh, kita tidak dibenarkan. Ini pun sama, mereka nipiskan tepi. Okey, semua fashion ini memang kita tidak benarkan dan menyalahi peraturan sekolah. Ini yang betul. Yang sebelah kiri ini adalah fashion yang tidak dibenarkan. Okey, ini kita tengok satu contoh bagaimana rambut yang kemas. Rambut yang pendek dan kemas di bahagian depan, di bahagian tepi, bahagian belakang. Okey, kita galakkan pelajar untuk mempunyai potongan rambut yang macam inilah. Okey, untuk pelajar perempuan, rambut hendaklah tidak jatuh ke bahu. Okey, sekiranya berambut panjang, rambut hendaklah diikat toncang ataupun ekor kuda dengan reben yang berwarna hitam. Pengikat ataupun reben yang berwarna hitam. Dan rambut mesti sentiasa kemas dan tidak berfashion, juga tidak boleh diwarnakan. Okey, kalau kita tengok di bahagian depan ini, rambut dia tidak menyentuh kening, tak ada pun yang menyentuh kening. Di bahagian dahi ini pun semua rapi. Okey, di bahagian tepi ini pun sama. Okey, dia tidak menutup telinga. Okey, di pin. Kalau kita tengok di bahagian tepi ini, dia pin supaya kelihatan kemas. Okey, ini rambut yang betul lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok juga jenis-jenis potongan rambut yang betul. Okey, yang pertama kalau biasanya pelajar India lah, mereka dandan rambut macam ini. Okey, dandan dengan kemas. Tiada anak rambut di bahagian tepi telinga. Ini kalau pelajar yang berambut pendek, okey, rambut pendek dia tidak menyentuh bahu, disepit dengan kemas supaya dia tidak menutup telinga ni, tidak mencecah kola baju. Okey, ini kalau yang ikat. Kalau pelajar yang ikat rambut macam ni, pastikan ikat dengan reben yang berwarna hitam ataupun yang berwarna gelap. Okey. Sama juga, ini yang jenis dandan. Kalau tadi yang dandan 1, ini yang dandan 2. Tak apa, dia asalkan kemas. Okey. Dan kalau pelajar yang memakai baju kurung, pelajar yang bukan Islam memakai baju kurung, sama jugalah yang pelajar Islam pun mesti butang. Bahagian leher baju ini mesti dibutangkan sepanjang masa.
Okey. Ini peraturan rambut yang betul. Okey, seterusnya kita tengok peraturan rambut untuk pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Okey. Okey, ini rambut yang kemas, betul. Okey, bahagian tepi dia depan ni tidak menyentuh kening. Seterusnya yang belakang tidak menyentuh collar, ini pun betul. Okey, seterusnya bahagian tepi kemas ini pun boleh. Okey, seterusnya yang ini untuk pelajar perempuan bahagian depan yang tidak menyentuh kening. Okey. Yang ini belakangnya tidak menyentuh collar, betul. Yang ini tengok rambut ini dia menutup telinga ini. Hampir keseluruhan telinga. Ini sepatutnya pelajar ini mesti pin rambutnya supaya dia kemas di bahagian tepi. Ini yang tidak boleh lah. Sepatutnya rambut ini dipin yang kemas. Okey, yang seterusnya. Okey, ini yang betul lah. Bahagian depan tepi nampak kemas. Okey, sama juga yang belakang ni. Yang last ini diikat. Okey, diikat tocang. Okey, dan kemudian dipin dengan kemas. Okey. Okey, seterusnya berkenaan dengan kuku. Kuku pelajar mesti sentiasa kemas, pendek dan bersih. Okey. So ini yang sebetulnya. Yang kedua, tengok panjang. Ini dah berkuku panjang. So ini memang tidak dibenarkan. Menyalahi peraturan sekolah. Yang ketiga, kuku yang diwarna ataupun diinai. Okay, ini juga kita tidak benarkan. Okey. Seterusnya berkenaan dengan pemakaian cermin mata. Okey, cermin mata yang dibenarkan dipakai di sekolah adalah yang frame-nya. Okey, yang frame ataupun bingkai cermin itu mesti berwarna hitam ataupun berwarna gelap. Dan cermin mata itu haruslah yang untuk masalah rabun sahaja. Bukannya cermin mata hitam ataupun yang digunakan untuk berfashion. Okey. So sekian saja perkongsian dari saya pada kali ini. Okay, diharapkan dapat membantu para pelajar. Semoga semoga COVID-19 ini dapat pergi dengan secepatnya supaya tahun 2021 kita dapat hadir ke sekolah seperti biasa. Okey, sekian, terima kasih.